Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajipan menyelidiki berita yang diterima. Surah Al-Hujurat ayat 6 hingga 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ila akhiril ayat. Tengok perkataan fatabayyanu. Fatabayyanu inilah yang digunakan sebagai istinbat hukum. Tapi sebelum tu kita tengok intisari ataupun tuntutan hukum yang ada dalam ayat ni sebenarnya ayat ni ceritakan tentang apa? Allah Subhanahu Taala suruh kita untuk buat apa? Jadi kalau ayat 6 dan 7, sebab dia ada dua ayat, jadi dibahagikan tuntutan hukum ni kepada ayat 6 dan ayat 7. Ayat 6 memberitahu tentang bila kita dapat satu berita, kita mestilah pastikan sahih dulu, pastikan benda tu betul dulu sebelum kita nak bertindak balas, nak komen, bagi pendapat, buat keputusan. Sebelum tu kita kena pastikan betul dulu apa yang kita terima, dan kita kena peka lah dengan mesej kita supaya kita tidak melakukan perkara yang salah. Dan yang seterusnya, langkah kita yang proaktif akan menyelamatkan orang dari kekeliruan. Proaktif ni apa? Proaktif ni maksudnya kita tak perlu tunggu orang suruh kita untuk buat benda-benda tu. Kita tak perlu tunggu orang suruh kita untuk kita selidik benda-benda tu, supaya bila dapat je kita terus buat atas kita punya inisiatif ataupun atas kita punya kesedaran sendiri yang kita nak buat benda tu, dan benda tu akan menyelamatkan orang. Dan tuntutan hukum ayat yang ketujuh adalah kita bila nak melakukan sesuatu, rujuk dulu kepada yang lebih mengetahui. Maksudnya kalau kita ni dapat perkara tentang vaksin, contoh, jadi kita kena rujuk kepada ahli perubatan dulu. Jangan merujuk kepada orang sembang kedai kopi, dia pun tak pernah belajar tentang vaksin ni kan. Kenapa kita nak tanya dia? Kita tanya kepada yang lebih mengetahui, supaya kita tidak tanya pada benda yang salah. Yang seterusnya, ayat yang ketujuh bahagian akhir menerangkan tentang Allah Subhanahu Taala suruh kita pilih keimanan dan ketaatan, dan kita tinggalkan kufur, fasik dan maksiat. Sebabnya awal ayat 6 Allah Subhanahu Taala suruh kita untuk sebagai orang beriman mestilah menyelidiki berita yang mana orang fasik bawa. Kita akan tengok maksud fasik tu apa dia kejap lagi. Seterusnya, sabab nuzul. Sabab nuzul ni kita kena mulakan perkataan dia berdasarkan kisah muqaddimah kalau kita nak jawab jawapan dalam peperiksaan. Jadi jawapan pertama, kita mulakan dengan poin yang pertama, iaitu sebenarnya cerita ni kisah tentang Al-Walid bin Uqbah, yang mana dia ni sebenarnya utusan Rasulullah. Rasulullah hantar dia untuk jumpa dengan Bani Mustaliq. Jadi ingat Al-Walid bin Uqbah, Bani Mustaliq. Dua nama ni kita kena tahu dan hafal. Poin yang kedua, lepas tu bila Rasulullah dah hantar dia sampai di kampung Bani Mustaliq, orang Bani Mustaliq pun sambut dia meriah. Tetamu datang daripada jauh nak sambut dia. Tapi sebenarnya kan Walid ni dia pernah ada kisah lah dengan Bani Mustaliq kan. Jadi dia dah rasa macam bad sentiment ataupun benda-benda negatif tentang Bani Mustaliq. Bila Bani Mustaliq sambut dia jadi benda-benda tak elok main kat fikiran dia. Dia ingat orang nak menyerang dia. Jadi dia pun balik, dia lari. Dia balik, dia bagi tahu Rasulullah. Dan Rasulullah bila dengar marah Rasulullah, dan Rasulullah pun hantarlah tentera. Dan rupanya lepas sampai dekat Bani Mustaliq, ketua Bani Mustaliq pun hantar wakil untuk terangkan balik benda apa sebenarnya yang berlaku. Kami bukan nak serang, kami nak sambut sebagai tetamu. Rupanya dia ingat dia kena serang. Macam itulah nak bagi tahu bahawa sebenarnya kita ni kalau dapat apa-apa berita sekalipun, bukan fasik saja adik-adik, tapi yang dimaksudkan dekat sini tak kisah apa-apa berita sekalipun, selidik dahulu. Bukan fasik saja. Fasik Al-Walid bin Uqbah kan sahabat Rasulullah, takkanlah fasik kan. Rasulullah percaya dekat dia, cumanya tindakan dia itu yang salah. Seterusnya kita tengok kaedah istinbat hukum. Jadi kalau kita nak buat ayat dalam jawapan, pastikan ada mukadimah, kemudian kita jawab istinbat hukum berdasarkan poin 1, 2, 3, 4. Poin pertama tentang apa? Tentang lafaz ayat. Perkataan yang Ustaz telah highlightkan tadi, perkataan fatabayyanu yang bermaksud selidiklah. Poin kedua adalah fi'il amar yang membawa kepada perintah. Kena ada perkataan perintah dekat ujung, jangan lupa yang itu. Dan kemudian poin ketiga, setiap perintah adalah wajib. Jadi kita kena ada perkataan wajib dekat ujung juga. Jadi poin kedua dan poin ketiga pastikan ujung ada perintah,
dan hujung ada wajib. Dan poin yang keempat, yang terakhir, kesimpulan, oleh itu, mulakan dengan oleh itu, setiap berita wajib diselidik sebelum bertindak. Fasik. Kenapa fasik ni? Terbagi pada dua bahasa dan istilah. Bahasa ni kita boleh tengok, ingat jugalah, tapi tak berapa penting sangat pun. Yang penting istilah ni, tapi kita baca juga. Bahasa fasik berasal dari perkataan fasaqa, yang bermaksud menyimpang. Orang ambil kanan, dia ambil kiri. Orang straight, dia ambil kanan. Orang ambil kiri, dia ambil straight. Jadi itulah maksudnya menyimpang. Orang fasik ni dia tak mau ikut orang, kebanyakan orang Islam buat. Orang suruh, dia tak mau buat benda yang disuruh. Itu fasik. Dan istilah pula, maksud fasik ni adalah orang yang menyaksikan. Maksudnya dia ni mengucap dua kalimah syahadah, dia Islam, cumanya dia tak yakin. Maksud dia tak yakin ni, dia buat tu macam kena paksa, macam tu lah. Dan dia ni tak melaksanakan tuntutan kadang-kadang. Bila orang suruh dia buat, dia tak buat. Orang suruh solat, dia tinggalkan solat. Orang suruh puasa, dia tinggalkan puasa. Tapi tanya Islam tak? Islam. Ya, memang Islam, cumanya dia buat dosa dan dia tak ikut apa yang Islam suruh. Ciri fasik yang kedua adalah dia ni melakukan maksiat dan tinggalkan perintah Allah dan menyimpang dari kebenaran. Dia buat dosa lah. Adalah benda-benda yang dia orang suruh orang Islam buat, tapi dia tak buat. Dan dia buat perkara-perkara yang haram, yang mana Allah larang. Contoh minum arak, berzina, berjudi dan sebagainya. Kita dikategorikan dia sebagai orang fasik, iaitu orang yang bermaksiat. Tapi dia Islam, jangan salah faham. Dia beza dengan fasik dan munafik ni sebenarnya. Nanti pada video seterusnya akan diterangkan perbezaan antara munafik, fasik dan juga kafir. Dan ini bahagian pertama untuk tajuk kewajipan menyelidiki berita yang diterima. Nanti ada juga bahagian yang kedua untuk tajuk yang sama. Sebelum kita akhiri video kita, kita kena ingat juga dekat istinbat hukum. 3 tajuk awal ini ada amar. Tajuk ketiga, tajuk kedua. Tajuk ketiga fatabayyanu, fi'il amar. Tajuk kedua kulu, fi'il amar. Jadi semua sama, cuma ubah perkataan, ubah kesimpulan. Jadi kita dah boleh guna istinbat hukum yang sama. Yang pertama, tajuk yang pertama dia ada lamul amar. Ingat tak? Liyastazinkum, meminta izin. Lamul amar. Cuma ada perkataan amar juga. Sama, tiga-tiga tajuk ini ada perkataan amar. Fi'il amar, lamul amar, semua sama. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita akan sambung pada video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.